Selamat petang saudara dan saudari sekalian. Saya ingin bertanya, ada berapa di sini yang datang sebagai sebuah ahli keluarga bersama-sama datang pada hari ini? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. So yang lain belum ada keluarga, sedang mencari pasangan lah. Hah? Dan termasuk juga dengan saya sendiri dan juga para religious sisters and brothers, saya nampak ada yang juga satu community, satu keluarga yang datang di sini. Saya ingin menjemput semua untuk merenung keluarga kamu. Jika kamu tengok keluarga kamu, lepas itu terfikir macam mana kamu boleh bertahan dengan semua cabaran yang kamu di sekeliling kamu. Pernah terfikirkah? Macam mana kami masih boleh bersatu? Dan macam mana kamu pastikan Tuhan tetap berada di tengah kehidupan kamu walau ada banyak tentangan dari seluruh arah. Dalam bacaan pada hari ini, kita mendengar bagaimana orang ramai tercari-cari, bergelut dalam hidup, tetapi Tuhan memberikan kecukupan. Dalam bacaan pertama, orang Israel merayu pada Musa di padang gurun kerana mereka lapar, mereka penat dan takut. Pernah kita melalui saat-saat begini, merayu. Banyak keluarga pada hari ini mengalami situasi yang sama. Ada yang mengalami tekanan dari segi keuangan, masalah komunikasi, kelelahan atau kesunyian di rumah ataupun di community religious. Seolah-olah sedang berada di padang gurun dan tidak tahu untuk bergerak ke mana. Namun Tuhan mendengar dan Dia merespon bukan dengan kemarahan tetapi dengan kasih. Dia menghantar roti syurgawi, satu peringatan yang walau dalam tempat kering sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mazmur hari ini mengingatkan kita bahwa mereka sengaja mencabar Tuhan dengan meminta makan dalam kelaparan. Mereka berkata, bolehkah juga Tuhan menyediakan makanan di gurun? Satu soalan yang sangat sinis dan agak kasar juga kan? Ramai ibu bapa terfikir ataupun berfikir, bolehkah Tuhan benar-benar memberikan keperluan keluarga saya hari ini? Adakah Tuhan akan menolong saya membesarkan anak-anak dalam iman? Dapatkah Tuhan menolong kita untuk menyembuhkan hubungan yang telah rosak selama ini? Jawabannya sangat ringkas, ya. Mungkin bukan dengan cara yang kita jangka, tapi ya, Tuhan akan sentiasa memberikan kita kesabaran, pengampunan, kekuatan, dan rahmat setiap hari. Lepas itu kita mendengar dalam Injil bagaimana Yesus mengajar orang ramai melalui perumpamaan penanam yang kita selalu dengar. Seorang penanam menanam benih, sebahagiannya jatuh di atas jalan, sebahagian lagi di tanah berbatuan, dan sebahagian di semak duri, dan sebahagian lagi di tanah subur. Coba kita renungkan, tanah jenis apakah keluarga kita? Kadang-kadang kita rasa seperti tanah berbatuan, terlalu sibuk, terlalu stres, terlalu terganggu, sehingga sabda Tuhan tidak dapat berakar di dalamnya. Kadang-kadang duri pula yang bertumbuh. Dan apakah duri-duri itu? Duri kerisauan,
duri, pergaduhan, dan kepahitan yang mencekik sukacita dan damai Tuhan daripada bertumbuh. Tapi Yesus mengingatkan kita pada hari ini, tidak semua benih itu mati. Sebahagian benih jatuh di tanah subur, dan bila ia berlaku, hasilnya juga melimpah. 30 kali ganda, 60 kali ganda, kadang 100 kali ganda. Jadi, jangan menyerah. Mari kita terus kuat, walaupun kadang-kadang hasilnya tidak dituai dengan cepat. Santa Ana mengingatkan kita kekuatan kehidupan berkeluarga. Dia dan suaminya Joachim terus setia dalam doa, dalam kesabaran, walaupun terpaksa berhadapan kekeringan dan keperitan, tidak mempunyai anak dalam jangka masa yang amat lama. Namun dalam masa Tuhan, mereka dikaruniakan dengan Maria, Ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak banyak tahu mengenai kehidupan keluarga Santa Ana ataupun Joachim, tetapi satu yang jelas, iman menjadi pusat kepada keluarga mereka, dan ia membuahkan hasil yang mengubah dunia. Inilah jenis keluarga yang kita dipanggil untuk bina, di mana Tuhan bukan sekadar rutin setiap kunjung minggu, tetapi jantung kepada sesebuah keluarga. Maka hari ini kita renungkan, dapatkah kita adakan doa keluarga, walaupun untuk perkara mudah seperti doa makan atau salam Maria, doa salam Maria sebelum tidur. Dapatkah kita mengampuni ahli keluarga yang mungkin selalu menjauhkan diri? Bolehkah kita berhenti sejenak dari kesibukan harian untuk mendengar Tuhan dan sesama ahli keluarga? Walaupun dalam perkara kecil, benih kecil yang disemai hari ini boleh menjadi pokok yang kuat di masa hadapan. Saudara dan saudari, janganlah kita putus harapan dengan kekeringan sementara dalam hidup kita. Seperti orang Israel, mungkin kita pernah mengeluh, tetapi ingatlah, Tuhan sentiasa memberi. Seperti penanam itu, kita mungkin tidak melihat pertumbuhan yang cepat, tetapi Tuhan masih tetap bekerja. Marilah kita pandang Santa Ana, santo para keluarga, dan minta bantuan doanya. Semoga keluarga kita menjadi tempat di mana adanya iman, adanya pengampunan, dan adanya cinta kasih. Yang walaupun hidup kita seperti padang gurun, kita masih lagi berharap pada Tuhan yang akan sentiasa mencukupkan, yang masih menyemai sabdanya, yang masih memanggil kita untuk membina keluarga yang berpusatkan kepada Tuhan. Amin.